Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bertemu kita kali ini untuk sesi tazkirah tentang adab-adab hari Jumaat yang akan kita kupas dari kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Imam Ghazali. Tuan-tuan, puan-puan, hari Jumaat adalah hari raya bagi orang Islam. Hari yang mulia, hari yang dikhususkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Maka pada hari itu akan ada waktu yang mustajab doa, yang mana jika kita membaca doa pada waktu tersebut, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, Imam Ghazali dalam kitabnya menyuruh kita menghadapi hari Jumaat dengan bersiap dari awal lagi, iaitu pada hari Khamis. Dia menyarankan kepada kita supaya kita berpuasa pada hari Jumaat dan mengikutinya sama ada sebelum, iaitu pada hari Khamis, ataupun selepas hari Jumaat, iaitu hari Sabtu. Kerana ada larangan dari segi ilmu fiqah untuk kita mengkhususkan berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Seterusnya, Imam Ghazali memberitahu kepada kita bahawa apabila kita hendak mandi pada pagi Jumaat, maka hendaklah kita berniat mandi sunat. Hukumnya sunat muakkad bagi setiap orang yang baligh, dan dia memberitahu kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh menyucikan badan kita seperti mana kita menyambut hari raya. Mana kita membersihkan badan supaya wangi dengan mencukur bulu ari-ari, contohnya mengandam misai, misalnya motong kuku, dan menggunakan kayu sugi dan segala cara bersuci. Kemudian disarankan kepada kita juga untuk memakai minyak wangi yang terbaik yang kita miliki. Kemudian barulah kita pergi ke masjid dengan perlahan-lahan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Dan siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban seekor lembu. Dan siapa yang pergi pada jam ketiga, seakan-akan ia berkorban seekor kibas. Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar, iaitu naik ke mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala qalam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Maksudnya, apabila kita pergi awal ke masjid, maka besarlah pahala kita. Semakin lambat, maka semakin kuranglah pahala kita, seperti yang kita dengar dalam hadis sebentar tadi. Ada juga diriwayatkan kata Imam Ghazali bahawa qada hampir seorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada qada segeranya orang itu pergi ke masjid. Ini kata Imam Ghazali. Apabila kita masuk ke masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Tetapi jika sudah ramai orang, kata Imam Ghazali, jangan langkah bahu mereka, jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Pilihlah tempat yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintas di hadapanmu. Dan jangan kau duduk dalam masjid kecuali setelah kau kerjakan solat tahiyatul masjid, iaitu solat penghormatan. Maksudnya, kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang lebih baik kau kerjakan solat tahiyatul masjid itu 4 rakaat dan kau baca pada setiap rakaat selepas surah Fatihah akan surah Al-Ikhlas 50 kali. Ini kerana disebutkan dalam sebuah hadis. Tetapi kata panggil apa? Ada yang kata hadis ini hadis yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Bahawa siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya
di dalam syurga atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Dan janganlah engkau tinggalkan, kata Imam Ghazali ini, solat sunat tahiyatul masjid, walaupun imam sedang membaca khutbah. Apabila kita pergi solat di masjid ketika imam sedang membaca khutbah, kita disarankan untuk mempercepatkan bacaan dalam solat kita supaya kita boleh fokus kepada khutbah yang dijalankan. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam siri kedua, adab-adab tentang hari Jumaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.